Maka yang kita perlukan bukan ilmu, tetapi ilmu yang bermanfaat. Nak kona-kona je, nak bagi kukuh betul-betul. Kalau tidak, masakan dalam hadis yang lain, Nabi tadah tangan doa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi doa di sisi yang lain, tadi doa yang lain, Nabi doa Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku minta jauh daripada Engkau ya Allah ilmu yang tak bermanfaat. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala wa ba'd. Terima kasih Al-Fadil Ustaz yang membuka majlis ilmu kita pada malam ini, pengurus Masjid Madaniyah, tim ahli jawatan kuasa, pegawai masjid, dan pasti yang dimuliakan oleh Allah adalah para tetamu Allah, hadirin hadirat sidang jamaah yang sama-sama Allah telah jemput dan panggil kita untuk kita sama-sama datang menunaikan perintah Allah dengan cara terbaik, dilakukan secara berjamaah, dan Allah kemudiannya berikan kepada kita taufik sehingga kita bukan sekadar datang untuk mengerjakan solat berjamaah, tetapi kita imarahkan masjid ini dengan pula berada dalam halaqah zikir, majlis ilmu, di samping setiap daripada kita memasang niat yang kukuh untuk beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mulakan dengan rasa syukur, kerana apabila kita syukur, Allah menjanjikan kepada kita untuk Allah tambahkan nikmat ini lagi insya-Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, kata Allah, aku benar-benar akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya, sekiranya kamu kufur, azabku tersangat pedih. Pertama sekali, semua yang dikasihi sekalian, dalam ruang masa muqaddimah ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid kerana memberikan ruang dan peluang yang penting, kepercayaan kepada saya, seorang hamba Allah yang sangat fakir dan dhaif, untuk bersama dengan tuan-tuan insan-insan mulia dan hebat yang ada dalam majlis ini. Saya doa pada Allah agar jasa baik, kepercayaan ini dapat Allah ganti. Pertama, Allah ikat hati kita dengan ukhuwah Islamiyah yang erat, kerana perjuangan Rasulullah yang teras setelah Nabi menanamkan iman adalah menambat hati-hati orang beriman atas ikatan ukhuwah Islamiyah, sehingga Nabi menyebutkan dalam hadis tentang 7 golongan yang akan mendapat lindungan arasy Allah pada hari mahsyar,
yauma la, kata Nabi, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satu daripada 7 kelompok itu adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Jadi saya harap saya berada bersama dengan tuan-tuan, antara kita sesama kita dapat mengeratkan ukhuwah Islamiah. Apatah lagi tuan-tuan, kalau perasan di akhir zaman, saya mungkin nak buat umat dulu, umat sekarang. Umat dulu mereka takkan memandang sahabat mereka, tidak melontarkan, maknanya pandangan ini tak tumpah kepada wajah sahabat, melainkan dalam hati ada perasaan kasih sayang. Mereka takkan pandang, melainkan dalam hati ada perasaan kasih sayang kepada sahabat. Ini zaman dulu. Zaman sekarang, tengok sahabat sama macam tengok handphone, tak ada perasaan langsung. Sama macam tengok gelas dan mineral water, tak ada perasaan apa pun. Ini zaman sekarang. Lebih dahsyat, umat Islam diracuni rasa ukhuwah sampai bukan sekadar tengok tak ada perasaan, tetapi dengan sedikit perbezaan menjadikan kita ada rasa benci, rasa menyampah, seolah-olah musuh kita adalah orang Islam. Dan sebab itulah kita gomol kelahi dengan orang Islam tak genti-genti. Dan setiap orang dah ada platform masing-masing, maka dengan platform inilah bukan nak mengeratkan ukhuwah Islamiah, tetapi hari-hari menabur racun kebencian. Saya rasa tuan-tuan perasan tak benda tu sama? Ke saya seorang je? Macam muslimah dia angguk setuju, muslimin setuju ke tak? Ya juga, Alhamdulillah. Tuan-tuan angguk pun melanggar SOP ke? Tak kan? Masya Allah, saya takut juga sebab masjid baru mungkin mengekalkan lagi SOP lama. Baik. Jadi tuan-tuan semua yang dikasihi sekalian, kadang-kadang kita rasa hairan pada umat yang nak ikut Nabi, bercakap tentang Nabi, tetapi perjuangan Nabi paling besar adalah menyatukan umat, tetapi kita setiap hari memecahkan umat. Memasukkan rasa benci, rasa menyampah, rasa meluat sesama kita. Dan kita doalah pada Allah, saya doalah pada Allah agar ya Allah pertemuan kami pada malam ini bukan untuk itu, tetapi untuk merapatkan ukhuwah Islamiah sesama kita. Kerana tak ada guna kita bercakap kononnya kita ikut Nabi, memperjuangkan perjuangan Nabi, tetapi di sisi yang lain kitalah yang memecah belahkan umat Nabi SAW. Baik, semua yang saya muliakan dan semua yang saya hormati dan saya kasihi, pada malam ini saya duduk, mohon izin tuan-tuan, saya ni sangat tak selesa bila saya duduk lebih tinggi daripada tuan-tuan, sejujurnya sangat tak selesa. Tapi kalau saya duduk bawah bersila, saya pula tak selesa sebab ialah kalau saya duduk kat belakang tepi boleh kadang-kadang melunjur, tapi kalau penceramah melunjur buruk sangat rupanya kan. Jadi saya dengan penuh insaf saya menumpang, tapi saya nak minta izin daripada tuan-tuan untuk duduk, kebetulan kelihatan lebih tinggi berbanding tuan-tuan. Bolehkah tuan-tuan izinkan? Ya. Alhamdulillah, baik. Sungguh tempat lain tak boleh tuan-tuan ya. Mak saya cukup marah kalau saya duduk lebih tinggi berbanding orang yang saya muliakan. Sebab saya muliakan semua yang ada di sini. Tuan-tuan jangan ambil gambar hantar pada mak saya, nanti balik kampung kena marah. Tapi itu cerita dulu tuan-tuan, sekarang mak saya dah meninggal dunia. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, hari ini pihak masjid bagi satu blanket cerita tentang Maulid Rasul. Ya, tak ada satu pengkhususan untuk saya perincikan. Jadi insya-Allah saya pun mengambil tema yang sama, kita bercerita secara meluas. Namun janganlah ya Allah ya, sebab doa Nabi setiap hari awal pagi ya, dalam hadis menyatakan, hadis riwayat Muslim daripada Ummu Salamah, Nabi membaca selalu setiap hari, terutama pada waktu pagi, 3 rangkap doa. Ya, 3 rangkap doa. Dan saya pun tuan-tuan, kalau boleh, sebab telinga saya, sebab mungkin sistem kita ni terlampau sedap kot ya, sistem mic ini terlampau bagus pada saya. Bagus ke? Tak jelas kan? Sangat jelas kan?
Sebab saya rasa macam kosong telinga ni. Sebab dia macam soundproof. Payah nak cari satu masjid yang audio, sistem audio dia sebagus ini, saya rasa. Tuan-tuan macam tak setuju? Amin. Jawapannya amin. Jadi saya rasa ada bagusnya sebab nampak compact dan mungkin apa yang saya cakap didengar dengan jelas, tetapi pada saya rasa macam saya cakap seorang. Jadi sebab tu antara benda paling tak best dalam hidup cakap seorang. Cuba bayang kita belanja kawan kita sarapan pagi, tiba-tiba kita cakap daripada mula sampai habis kita seorang. Dia diam tengok muka kita. Nak kunyah roti canai banjir pun rasa tak selesa. Jadi sebab tu mungkin meriahkan sikit, boleh ke di celah-celah perbincangan kita tentang Nabi pada malam ni, mungkin contoh ada 3 rangkap doa Nabi. Kalau boleh, ni kalau boleh tuan-tuan, kalau tak boleh tak mengapa, saya tak ada masalah. Bolehkah kita baca secara beramai-ramai? Allahu Akbar. Mudahnya berunding orang baik ni tuan-tuan ya. Tak ada syarat, tak ada apa, boleh terus ya. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan, itu satu. Nanti kalau ada permintaan lain saya updatekan ya. Tak perlu PM tepi, saya updatekan lagi insya-Allah. So mari kita mulakan dengan doa yang lazim dibaca oleh Nabi. Kata Ummu Salamah setiap awal pagi, menunjukkan penting ianya sebab dia ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ramai-ramai maksudnya kita boleh baca kuat sikit berbanding doa seorang. Kan kita tahu dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Nabi sebut Nabi berkata, Allah berfirman fima yarwi an rabbihi man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalaulah kata Nabi, Allah kata, kalaulah hamba aku ingatku seorang diri, maka aku mengingatnya dalam keagungan ketunggalan zatku, kata Allah. Kalau kita ingat Allah seorang, Allah ingat kita dalam zat Allah. Tetapi kalaulah mereka ingat aku di khalayak, maknanya ramai-ramai pakai ikut ingat Allah, maka kata Allah, aku ada khalayak yang lebih ramai daripada mereka. Mungkin pada malam ini kita baca ramai-ramai, secara beramai-ramai seluruh galaksi sedang mengingat dan menyebut nama setiap orang daripada kita. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika syarahkan hadis ini menyatakan bahawa kalau zikir seorang perlahan, kalau zikir ramai tak mengapa diangkat sedikit suara ya. Jangan terbalik. Jangan seorang rumah kita nombor 10 sampai nombor 100 boleh dengar doa punya kuat. Jangan, kalau seorang biar perlahan. Tetapi kalau ramai tidak mengapa kuat sedikit ya, yang sesuai dengan adab berdoa pada Allah. Okey, baik, jom kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Ada 3 rangkap ya. Yang pertama minta ilmu yang bermanfaat, yang kedua minta rezeki yang baik, yang ketiga minta amal diterima. Kita baca 3 kali insya-Allah. Dan ini tuan-tuan bukan latihan baca doa. Kita memang sedang minta doa pada Allah. Dan malaikat yang bersama dengan kita mengaminkan doa kita pada malam ni. Apabila Allah makbulkan, dapatlah kita ilmu bermanfaat, dapatlah kita rezeki yang baik, dapatlah amal kita sampai dan diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Lastnya kita minta betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya nak satu affirmation, pengukuhan
uh, kita ini berdasarkan kepada hadis tadi, doa ma'thur tadi, apakah yang kita perlukan setiap hari? Pertama apa tuan-tuan? Daripada doa tadi, maklumat doa tadi, kalau saya tanya balik tuan-tuan, just sekadar untuk pengukuhan, apakah yang kita perlukan setiap hari? Yang pertama, yang kita perlukan adalah okay. Ya, satu je dulu. Okey. Tuan-tuan, alhamdulillah semuanya menjawab dengan tepat lah, maknanya satu pengukuhan yang mantap. Tadi pun Ustaz kata kalau di kuliah di Masjid Madaniyah ini, Masya Allah, satu-satu tajuk, biasanya jamaah telah study 2 bulan lebih awal tentang tajuk ini. Sebab tu bila saya tanya, alhamdulillah tepat jawapan dia. Allah Rabbi, ya. Maknanya dah buat revision di rumah sebelum datang ke kuliah. Macam budak universiti yang dapat 4 flat kan. Maknanya dia tak masuk kelas yang dia tak tahu. Tetapi Masya Allah dia buat kajian terlebih dahulu. Baik, yang paling kita perlu dalam kita bercakap soal Nabi bukan ilmu. Apabila hari ini malam ni kita nak bercakap soal ilmu, yang paling penting kita nak bercakap tentang Nabi, yang perlu bukan ilmu. Setuju tak dengan saya? Setuju ke dengan saya? So apa yang kita perlukan? Apa yang kita perlukan? Okey, saya ulang sekali lagi. Ya, sebab benda yang sama tapi diuji dengan 3 penjuru. Saya sedang menguji dengan banyak penjuru. Benda yang sama saja. Jadi kerana malam ini kita berbincang soal Nabi, maka yang kita perlukan dalam untuk memahami soal Nabi bukan soal ilmu. Setuju atau tidak? Oh, jadi confused. Masya Allah. Ya? Ha? Macam mana? Baik. Sekali lagi ya, saya minta izin untuk minum, boleh ke? Allahu Akbar. Saya cuba tak nak minum, tapi dia rasa macam panas, pedis sikit. Saya minta izin ya. Sebab guru saya sangat pesan jangan minum depan orang, jangan makan depan orang. Kerana satu rezeki yang kalau ramai orang tengok tapi kita seorang yang ambil makan, rezeki itu paling sikit berkat walau dia halal. Halal. Berkatnya paling sedikit. Moral of the story, jangan send apa yang kita nak makan pada orang. Kita kan hari ni tangkap gambar baru send. Boleh, ya, tetapi berkatnya makin sedikit. Sebab orang yang tengok itu ada yang nak tak dapat. Bila dia nak tak dapat, dia tarik berkat rezeki kita. Tapi hari ini sebab itulah manusia makan makanan, berkatnya syaitan tu pandai sangat. Oh, sebelum makan tunggu dulu nak ambil gambar. Nak hantar dalam grup sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, tempat kerja. Termasuk kita punya nursery masa kecil pun dah dapat grup dah. Grup nursery masa kecil hantar semua sekali. Ya, makan dulu. Bismillah. Alhamdulillah rezeki tersebut halalnya maintain tapi berkatnya jadi kurang. Maknanya makin makan tak kuat nak ibadah dan taat pada Allah. Jadi saya kena minta izin pada tuan-tuan. Sekali lagi tuan-tuan, izin ke tak? Macam terpaksa kan? Baik. Jadi tuan-tuan, bila kita nak bercakap tentang Nabi, maka yang kita perlukan bukan ilmu, tetapi ilmu yang bermanfaat. Nak kona-kona aja, nak bagi kukuh betul-betul. Kalau tidak, masakan dalam hadis yang lain, Nabi tadah tangan doa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi doa di sisi yang lain, tadi doa yang lain, Nabi doa Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku minta jauh daripada Engkau ya Allah ilmu yang tak bermanfaat. Sebab ramai orang membuat simple conclusion bahawa kita ni dalam hidup perlu ilmu. Tak. Bukan ilmu yang kita perlu, tetapi ilmu yang bermanfaat.
Sebab itulah Imam Ghazali dalam bab dia nak cerita pada kita, dia akan ceritakan dulu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat supaya kita dapat apa yang didoakan oleh Nabi. Ciri mudahnya adalah ilmu bermanfaat. Ceritalah tentang ilmu, kita nampak kelemahan diri kita, kita tak suka nak cakap tentang lemah orang. Itu ciri ilmu bermanfaat. Ilmu tak bermanfaat, cerita tentang orang, rasa diri mulia. Makin kita belajar, makin kita rasa hebat, makin kita rasa pandai, makin kita makin dan makin. Akhirnya tak jadi macam Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, kullama zadani ilma zadani fahma an jahli. Setiap kali aku bertambah ilmu yang diberi oleh Allah, bertambah faham dalam hatiku betapa jahilnya aku. Ilmu bermanfaat. Ilmu tak bermanfaat, hari ini mengaji, nampak salah orang, nampak diri hebat. Makin lama makin hebat, makin lama makin hebat. Yang kudus, yang mulus, yang kudus. Macam lagu M. Nasir. Semua yang dikasih sekalian, Nabi minta, janganlah. Dan saya minta pada malam ni juga kita berbincang. Janganlah ya Allah, kita lihat ke dalam diri kita. Nabi sebut dalam hadis Shaddad ibn Aus yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, kata Nabi SAW, al-kayyisu mandana nafsah. Orang yang bijak, kata Nabi, pada Nabi adalah orang yang dia suka menghitung dirinya. Ilmu bermanfaat, dia jadi kita suka menghitung diri, kita tak gairah nak menjustifikasi orang lain, apatah lagi nak merendah orang lain. Sebab merendah ni dia tak ada shilling. Mula-mula kita rendahkan orang tak pandai, kemudian kita merendahkan orang yang sama pandai. Lama-lama kita tengok semua orang tak pandai, yang hanya pandai kita seorang, yang hanya betul kita seorang. Baik, semua yang dikasih sekalian, kita masuklah sedikit dalam perbincangan kita pada malam ini tentang Nabi SAW. Saya suka Nabi ini, tentulah pertama bila kita nak bercerita tentang Nabi SAW, antara yang mungkin kita jadikan tema perbincangan berdasarkan hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim Abul Husain Hajjaj Muslim Al-Qushairi An-Naisabur, yang menyatakan dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanata, wastafa Bani Hashim min Quraisyin, wastafani min Bani Hashim, فأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول شافع وأول مشفع. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan Allah telah memilih Kinanah daripada anak Nabi Allah Ismail, dan Allah telah memilih Quraisy daripada anak-anak Kinanah, dan Allah telah memilih Bani Hashim daripada anak-anak Quraisy, dan aku, kata Nabi, yang terpilih daripada Bani Hashim. Dan maka aku, kata Nabi, adalah penghulu kepada anak Adam. Aku bercakap bukan aku nak memegah diri. Akulah yang pertama akan dibangkitkan di hari akhirat, maknanya yang keluar daripada rekahan bumi. Akulah pertama yang akan memberikan syafaat, dan akulah yang pertama diberi izin untuk memberikan syafaat. Ini Nabi yang kita nak baca, yang kita nak sebut, yang kita nak berbincang tentangnya. Apatah lagi saya kira kebanyakan dunia Islam yang cinta kasih pada Nabi mula dan banyak bercakap tentang junjungan besar Nabi Muhammad. Sebab itu saya suka juga kalau di permulaan kita sama-samalah mengingat balik, dan tuan-tuan tolong saya supaya kalau saya di mana-mana terlupa, tuan-tuan bantu saya. Saya nak mengambil daripada satu riwayat tentang Nabi. Setelah disebutkan Nabi bercerita tentang nasal, keturunan sebentar tadi. Sebab tu Nabi kata Kinanah daripada anak Nabi Ismail, Quraisy daripada Kinanah, Bani Hashim daripada Quraisy. Aku terpilih daripada Bani Quraisy, daripada Bani Hashim. Maka semua yang dikasih sekalian, apa kata orang kata sebagai warm up untuk stage yang berikutnya, kita sama-sama berbincang. Dan tolong saya, ingatkan saya apabila saya terlupa. Maka nama Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin, tuan-tuan mungkin sebutkan, tak minta izin pun. Minta izin ni sekali je, tuan-tuan.
Kalau setelah diberi izin dan minta izin sekali lagi, itu bukannya baik, itu gedi. Jadi tuan-tuan dah izin, saya pakai izin tu sampailah habis, insya-Allah ya. Baik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nabar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit. Tuan-tuan, kalau saya terlupa boleh tuan-tuan ingatkan? Alhamdulillah, petanda baik tuan-tuan. Bila kita nak minta tolong tuan-tuan, dan orang yang kita minta tolong tu senyum, maknanya ada harapan menolong. Kita bukan tak pernah minta tolong pada orang, cakap dia minta tolong, muka dah berubah, buat muka masam tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah, saya rasa saya terlupa, tuan-tuan kata boleh tak minta tolong, tuan-tuan senyum, maknanya insya-Allah boleh bantu saya kan. Baik, insya-Allah kita cuba tuan-tuan, kita cuba sama-sama. Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin tengok, Alhamdulillah tuan-tuan, saya dah terlupa tuan-tuan. Masya Allah, tengok, itulah pentingnya sahabat. Mak saya memang pesan, Zul, berkawanlah dengan orang ingat, bila kamu lupa dia akan ingatkan. Alhamdulillah. Saya tuan-tuan, ni cerita adik-beradik lah. Ketika saya menghafal riwayat keturunan Nabi ni daripada riwayat Ibnu Hisham, daripada Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai, daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi, yang paling payah nak ingat adalah Ismail bin Ibrahim. Payah tuan-tuan, payah nak ingat kat situ. Tapi kat sini tengok ya, tak ada masalah langsung ya Allah ya. Ada yang jawab sambil mengantuk, Ibrahim. Boleh jawab sambil mengantuk, maknanya tak mencabar langsung. Maknanya tadi tu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin, itu senang kan? Sebab yang susahnya adalah Ismail bin Ibrahim. Alhamdulillah, kalau macam ni insya-Allah kita akan dapat banyak pengajaran dalam majlis ini insya-Allah, sebab yang banyak asas-asas sudah settle. Kita boleh habiskan kan tuan-tuan? Kita habiskan. Ibrahim bin ke saya juga yang kena habiskan. Yalah, kami bukan tak nak, tapi mikrofon kan satu. Saya faham tuan-tuan. Saya cuba habiskan insya-Allah. Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruf bin Raghu bin Falif bin Aybar bin Shalih bin Irfahshat bin Sam bin Nuh bin Matusalah bin Afnuh bin Yard bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sith bin Adam alaihi salam. Itulah Nabi kita tuan-tuan. Itulah Nabi kita yang tertulis dalam riwayat, cuma saya sebut cuma, yang ittifaq ulama hadis dan tarikh yang tepat, tak ada khilaf, adalah daripada Nabi sampai kepada Adnan. Adapun ke atas banyak sangat khilaf sehingga tak ada siapa boleh dakwa dia betul, sehingga ada dua cabang ulama. Ada ulama kata tak boleh sebut sampai ke atas. Contohnya kalau kita baca kitab Berzanji berkata adapun di atas Adnan syari'un wa abah, adapun di atas Adnan itu maka jangan menyebutnya kerana syariat melarangnya.
Melarang di situ kata ulama bermaksud larang dengan saya kata itulah yang tepat. Adnan bin Ud bin Udat bin Tirah bin Muqawwin bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Ramu bin Falih bin Aibar bin Saleh bin Arfakhshan bin Sam bin Nuh bin Matusalah bin Akhnuh bin Yad bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sif bin Adam, dan saya katakan itu paling tepat, maka itu syari'un wa abah. Imam Al-Bukhari menyatakan boleh, tetapi hanya sekadar menyandarkannya secara zon yang sangat nipis. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya kira bukanlah itu menjadi perkara yang nimrah wahidah, nombor satu sangat. Ya, kalau itu menjadi nombor satu, tentu di kalangan kita akan rasa bahawa Masya Allah, nak kena ingat, tentulah satu benda yang mungkin berat bagi setengah orang. Namun, yang pasti adalah sejauh mana sebenarnya kita ini sayang pada Nabi kita. Sejauh mana kita ini sayang kepada Nabi kita. Ya, dan sebab itulah bila kita tahu bahawa manusia bila dia banyak sebut, kenapa yang keluar daripada mulut? Sebab manusia akan sebut benda yang paling dia sayang. Jadi bila kita banyak menyayangi Nabi, kita akan banyak bercakap tentang Nabi SAW. Saya yakin kita semua ahlu jamaah pasti biasa mendengar hadis Nabi SAW. Kalau ini hadis temanya, kita biasa mendengar daripada Nabi SAW, daripada riwayat Imamul Bukhari, daripada Musaddad, daripada Yahya ibn Sa'id, daripada Husain al-Muallim, daripada Anas, daripada Qatadah, daripada Anas ibn Malik ibn Zaid ibn Nadar ibn Damdam al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu anhu qal sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis yang saya yakin kita biasa membesar dan mendengarnya. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Kata Nabi, tidak sempurna iman seorang kamu. Dalam kita hidup perjuangan kita adalah nak memperkukuhkan iman. Sekarang kita ada maklumat yang sampai daripada Nabi dalam sanad, dalam riwayat yang sahih. Kata Nabi SAW, iman kamu tidak sempurna. Maknanya kita bercakap benda yang paling penting dalam hidup adalah soal iman. Benda yang paling penting akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur, supaya kubur kita lahatnya menjadi luang, ruangnya menjadi luas, dan kemudian menjadi terang, menjadi cahaya adalah soal iman. Dan iman juga yang akan menyelamatkan kita pada saat manusia berjuang dengan peluh susahnya di padang mahsyar. Dan imanlah yang akan menyelamatkan manusia terselamat daripada neraka masuk dalam syurga. Sekarang Nabi bercakap soal iman. Apa kata Nabi? Kepada sahabat, kepada orang yang telah beriman. Sebab tu kalau kita terjemah secara literal, tidak beriman. Sebab Nabi kata la yu'minu. Tetapi oleh kerana di hadapan Nabi adalah orang yang telah beriman, maka bila disebut la yu'minu bermaksud bukan orang itu tidak beriman, tetapi bermaksud imannya itu tidak sempurna. Jadi apakah cara untuk menyempurnakan iman kita? Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Sampai aku ini, kata Nabi, jadi orang yang paling dia sayang. Kata Nabi, aku hatta akuna, sampai jadilah aku ini, kata Nabi, ahabba ilaih, paling dia sayang. Maknanya kalau kita buka hati kita sekarang dan kita akan tengok bahawa Nabi adalah orang yang paling kita sayang, Nabi adalah orang yang paling kita sayang, baru sempurna iman. Lebih sayang itu bagaimana? Min walidihi, daripada mak ayah dia. Ataupun waladihi, anak-anaknya. Atau manusia yang lain. Maknanya letak senarai manusia, mak ayah kita, anak kita dan mana-mana manusia lain, maka Nabi mesti paling disayangi. Semua yang dikasih sekalian, sebab tu bila saya baca, kita semua baca hadis ini, tuan-tuan tolong baca ketika kita malam ni duduk seorang diri, ataupun nanti bangun tahajud di waktu malam, ambil masa di atas sajadah, kita nak bercakap dengan Allah, wahai Allah, modal aku untuk hidup di dunia, mendapat keselesaan di alam kubur, mendapat pembelaan di padang mahsyar, tak masuk dalam neraka, masuk dalam syurga adalah iman.
Kita cakap pada diri, buat self talk, tuan-tuan, munajat kita pada Allah. Wahai Allah, dan aku dengar Nabi-Mu menyatakan bahawa iman aku ini tak sempurna sampai aku menyayangi Nabi tertinggi berbanding makhluk yang lain. Ya, di atas Nabi itu maknanya atas Allah. Di atas Nabi itu sebab Nabi kata, aku paling disayangi berbanding makhluk yang lain. Atas itu adalah Allah. Allah, Nabi dan makhluk yang lain. Makhluk itu mak ayah kita. Ya. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, mari kita cuba muhasabah. Adakah perasaan cinta dalam hati kita pada Nabi? Adakah perasaan itu ada dalam hati kita? Muhasabah je tuan-tuan, tak perlu jawab. Sendiri menjawab dalam hati, adakah perasaan cinta kasih pada Nabi itu ada dalam hati kita? Dan kita tahu bahawa bila rupanya hubungan kita dengan Nabi ni tuan-tuan bukan macam hubungan murid dengan guru, bukan macam hubungan pengikut dengan pemimpin, bukan tetapi hubungan kita dengan Hazanah. Oh, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya muliakan, insya-Allah kalau menurut Imam tadi Ustaz kata kita boleh tambah sedikit masa kita dalam mungkin waktu kecederaan aku ya. Dan biasa waktu kecederaan ni taklah panjang ya. Biasanya kalau main bola tu tu jarang berlaku kalau main bola setengah jam. Marah penonton ya. Bagi pasukan yang menang dia marah kalau tambah sampai setengah jam. Baik, insya-Allah lah kita tambah orang kata dalam beberapa minit lah insya-Allah ya. Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah beberapa minit lah insya-Allah ya. Baik, semua yang saya kasih sekalian, kita bercerita sebenarnya Nabi ni, hubungan dengan Nabi adalah rasa sayang daripada seorang kekasih kepada kekasih. Itu yang selayaknya kita letak dalam podium hati kita. Nabi itu kena tahap itu dalam hati. Dan mungkin bagi kita rasa janggal ya, sebab dalam bilik hati kita ni, kita kalau cari Nabi itu tak tahu kat mana dah. Sebab yang kita prioritikan adalah sayang pada orang ini, sayang pada benda ini, sayang pada bisnes ini, sayang. Dan akhirnya sayang kepada Nabi itu dalam hati kita merasa sangat janggal. Dan tentu dianya tak sama dengan bagaimana generasi terdahulu. Generasi terdahulu, para sahabat Nabi, mereka tahu dengan jelas. Mereka tahu dengan jelas, mereka yakin dalam hati mereka bahawa mereka sangat sayang pada Nabi SAW. Dan jarak 1400 tahun ini menjadikan umat ini makin lama dah lupa betapa sebenarnya perasaan sayang yang sama itu patut ada dalam hati setiap orang daripada kita. Maka kerana itu semua yang dikasih sekalian, saya suka ya, sebab kadang-kadang kita tengok sesuatu benda daripada cara positif, kita tengok tengok satu benda daripada cara negatif. Orang kata tengok daripada dua sisi, baru kita faham satu situasi dengan betul. Kalaulah kita nak ceritakan betapa para sahabat Nabi, semua sahabat, tidak ada seorang sahabat Nabi melainkan semua sayang Nabi. Itu pasti. Ya, tak ada yang kata Nabi tu tak penting, Nabi tu biasa-biasa sahaja. Tetapi pasti semuanya merasa sayang kepada Nabi. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibni Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Sayyidina Abu Bakar, nama dalam surat beranak dia. Nombor saya tak berapa ingat, nanti saya cek balik. Pernah makan setelah solat macam kita ni, balik rumah makan, sedang mengunyah makanan, berhenti, tak mampu nak meneruskan kunyahan, dibasuh tangan dia, keluar daripada rumah, berjalan bergegas-gegas ya. Bila berjalan bergegas-gegas tentulah dalam keadaan nafas yang laju, maka berselisih di tengah jalan dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtib ibn Razzah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Quraisy Adawi, Sayyidina Umar. Maka bila berselisih, Sayyidina Umar bagi salam, Assalamualaikum ya Aba Bakr, Assalamualaikum ya Aba Bakr. Maka Sayyidina Abu Bakar tak macam biasa menjawab salam, tetapi tak beri masa, tetapi terus berjalan bergegas-gegas. Ke mana Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar berjalan, destinasinya adalah ke Masjid Nabi. Ke Masjid Nabi. Dan
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi betul-betul di ruang pintu Masjid Nabi, duduk di ruang pintu tersebut, dan ditengok yang dia buat adalah memerhati Nabi yang sedang melayan para tetamu yang datang daripada jauh. Rasulullah melayan, dikelilingi oleh para tetamu, maka berdirilah Sayyidina Abu Bakar melihat Nabi sehingga puas hatinya dan reda rasa rindu dia. Barulah dia kembali ke rumah dia. Dalam perjalanan balik jumpa dengan Sayyidina Umar. Wahai ya Abu Bakrin, ya, tadi kamu bergegas-gegas. Ini kisah kecil saja tuan-tuan. Hanya sekadar untuk kita rasa sesuatu benda yang tak ada rasa itu dalam hati kita setelah kita jauh dengan Nabi selama 1400 tahun. Sayyidina Abu Bakar tadi solat berjamaah, tetapi tiba-tiba dihinggap rasa rindu pada Nabi. Maka saat itu berselisih balik dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, ke mana kamu tadi? Seperti satu urusan yang paling penting kepada kamu, wahai Abu Bakar. Apa jawapan Sayyidina Abu Bakar? Sikit je, kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, aku rindu pada Rasulullah. Yang menyebabkan bahawa aku nak tengok Nabi SAW. Aku rindu pada Rasulullah. Yang menyebabkan aku nak tengok Nabi SAW. Sedangkan jarak masanya hanya beberapa minit. Kita tuan-tuan bukan berapa minit, 1400 tahun. Tapi akhirnya tak terbina dah perasaan rindu itu tuan-tuan, dan rasa tak apa pun. Baik, saya nak simpan sikit. Ini secara orang yang kita melihat secara positif, orang yang mencintai Nabi. Mari kita tengok secara negatif, agak-agaknya dalam makhluk Allah. Siapa yang paling benci Nabi? Dalam makhluk Allah ni siapa yang paling benci Nabi? Yalah tuan-tuan, saya fahamlah kita nak kena berhenti kan. Setengah orang memang kata, jangan jawab, nanti jawab dia panjang. Jangan macam tu tuan-tuan. Saya nampak jam di belakang tu, saya cuba dah set dah masa dia tuan-tuan. Boleh lagi jawab kan. Siapakah yang paling benci Nabi? Makhluk yang paling benci Nabi? Ya. Ya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang paling benci Nabi tak lain dan tak bukan adalah iblis. Kerana itulah Ibn Kathir dalam bercerita tentang Nabi, pada mukaddimah cerita dia, maka dia menakalkan satu kenyataan. Apa kata Ibn Kathir? Iblis itu menangis, meratap kerana benci, tak puas hati. Tuan-tuan ya, menangis ni banyak kategori. Ada orang menangis kerana insaf. Ada orang menangis kerana bertaubat. Kadang-kadang kita dengan orang rumah kita, dia nak ini, kita tak bagi, nak tak bagi, menangis. Tuan-tuan jangan rasa dia menangis tu insaf. Dah, geram. Mungkin saya salah, muslimah mungkin ada kami ni solehah, tak pernah berlaku macam tu, abaikan saja. Maknanya nak cerita, menangis ni boleh sampai beberapa kategori. Tetapi Ibnu Kathir menyatakan bahawa iblis menangis kerana benci, kerana marah, kerana tak puas hati pada 4 masa, pada 4 keadaan. Kita tengok dari sudut sini tuan-tuan, sebab kita nak letak depan kita adalah kasih Nabi ni, kita nak duduk di ruang mana. Maka kata Ibnu Kathir, iblis menangis pada, saya dah mula confuse tuan-tuan, berapa tadi? 4 ke 5 tadi? Nak betul tuan, 4 ke 5 ni? Masya Allah, mantap sungguh ya Allah. Ya, diuji dengan badai dan ribut, tetapi Masya Allah, betul lah hadis Nabi ya. Sebab ada satu hadis Nabi yang saya memang percaya sangat. Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi apa? Naddarallahu mra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw amin sami'in. Kata Nabi, Allah memberi cahaya kepada mereka yang mendengar daripadaku dan menyampaikan macam mana aku dengar. Tetapi sebenarnya berapa ramai orang yang disampai itu lebih cerah daripada orang yang menyampai. Kan ketara tuan-tuan nampak sebentar tadi? Kan? Tengok ya kan. Alhamdulillah, saya dah confuse ni 4 ke 5 ya. Baik.
Pada 4 keadaan, kata Ibnu Katsir, iblis itu meratap kerana menangis, kerana marah, tak puas hati dan benci. Yang pertama bila tuan-tuan? Saat dia mendapat laknat dari Allah. Laknat Allah ni tuan-tuan berat sangat. Laknat Allah ini berat sangat. Ya Allah, janganlah ada seorang daripada kami, orang yang kami sayang, anak zuriat keturunan kami, yang mendapat laknat dari Allah. Itu pertama kali iblis meratap, kata Ibn Katsir. Yang kedua adalah saat dia diusir keluar daripada syurga, daripada langit, maka diusir keluar, maka itu kali dua dia meratap. Kali ketiga dia meratap adalah pada hari kelahiran Nabi SAW. Dan yang keempat, dia sekadar nak memenuhkan saja catatan, adalah saat bila turunnya suratul Fatihah, maka iblis meratap sekali lagi. Saya hanya ambil catatan itu. Nak bagi tahu kepada kita, memang sebenarnya yang paling benci, yang paling tak suka, yang paling tak boleh dengar nama. Sebab bila orang tak suka tuan-tuan, dengar nama pun tak boleh nak sebut. Apabila benci seseorang, nak dengar nama, apatah lagi dipuji. Oh, sakit hati, marah bukan main. Maka iblis marah bukan main kalau kita sebut cerita, apatah lagi memuji-muji Nabi SAW. Sebab secara naturenya yang paling benci kepada Nabi adalah iblis. Maka iblis akan datang kepada anak-anak Adam supaya merasai perasaan yang sama. Kalau boleh jangan dengar tentang Nabi, tak payahlah kita bercerita tentang Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kita balik kepada, kita mintalah ya Allah, sempurnakanlah iman kami ya Allah, dengan Engkau masukkan kami perasaan cinta kepada Nabi SAW, kecintaan seperti mana cintanya para sahabat. Itu kita punya benchmark cinta kita. Kalau kita buat benchmark sendiri, setiap daripada kita dah rasa bahawa, oh, aku ni dah banyak bercerita tentang Nabi, oh, aku dah banyak bercerita tentang hadis Nabi, oh, aku dah habis Syama'il Muhammadiyah, aku dah cinta Nabi SAW. Maka kita buat benchmark kita sendiri, maka marilah kita letakkan bahawa penanda aras cinta Nabi adalah seperti para sahabat. Ketika jumlah para sahabat sebelum sampai ke 40, Sayyidina Ali ibn Abi Talib ketika dia jadi Amirul Mukminin, dia beri khutbah dan orang tanya pada dia, ya Amirul Mukminin, siapa pada menurutmu sahabat yang paling berani? Sebab peperangan dah banyak berlaku, maka menurutmu siapakah sahabat yang paling berani? Tanpa perlu Sayyidina Ali berfikir, tanpa perlu berfikir. Sebab kalau berfikir main macam tu kan, tentu ramai berani nak pilih seorang yang paling berani. Tanpa perlu Sayyidina Ali berfikir, maka Sayyidina Ali spontan jawab, yang paling berani adalah, kalau kita lah tuan-tuan, sahabat Nabi yang paling berani agak-agak siapa ya? Saya tengok dalam catatan kita, nampaknya yang paling banyak Sayyidina Umar katanya ya. Baik. Kata Sayyidina Ali, yang paling berani adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Kerana kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib, ya, kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib ni ketika para sahabat jumlahnya 30 orang, belum sampai pada 40 orang. Maknanya peristiwa ini berlaku daripada tahun ketiga kenabian dan kelima kenabian. Sebab tahun ketiga Nabi mula berdakwah secara terang-terangan. Tahun kelima Nabi SAW telah mengalami tahun ketiga sampai tahun ketujuh, ya. Peristiwa yang saya nak cerita ni berlaku sebab tahun ketujuh Nabi dah mula dihalang sama sekali dan di pulau dalam satu pemulauan yang sangat dahsyat, yang sangat merobek perasaan orang yang cinta Nabi SAW. Sebab kalau pengikut Nabi berjumlah 40 orang, sebab yang mengikut Nabi, anak murid Nabi ke-40 adalah Sayyidina Umar. Jadi sebelum Sayyidina Umar jumlahnya 30 orang, maka kata Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar sentiasa datang kepada Nabi dan desak kepada Nabi, ya Rasulullah,
kita dah ada 30 orang dan bilangan kita dah terlampau ramai. Ada guna kathir, bilangan kita dah ramai ya Rasulullah. Mari kita tampil dan beritahu kepada orang Quraisy, la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Jom kita bangun Rasulullah, jom kita buat secara terang-terangan, jom kita buat demonstrasi, jom kita bagi tahu kepada semua orang. Nabi kata, wahai Abu Bakar, jangan, kita masih lagi dhaif, kita mustad'afin, kita mustad'af, kita masih lagi lemah, kita dilemahkan, jangan. Maka Sayyidina Ali, maka Sayyidina Abu Bakar hari-hari mendesak Nabi. Hari-hari mendesak Nabi. Inilah yang kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib, orang yang berani. Berani maksudnya adalah orang yang berani memperkatakan kebenaran. Dan untuk maklumat kita, yang pertama bercakap kebenaran di khalayak ramai yang ramai adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka akhirnya kata Sayyidina Ali, ya, alasan Nabi, alasan Sayyidina Abu Bakar adalah bilangan kita ramai. Berapa ribu tuan-tuan? Tadi saya tak perasan. Berapa ribu? Berapa puluh ribu? Berapa juta? 30 orang. Hari ini kita ada 1.7 bilion. Kita hari ini tuan-tuan 1.7 bilion. Tanya pada semua orang Islam, ramai ke tak? Sikit. 30 orang dia tak rasa sikit tetapi rasa ramai. Tetapi 1.7 bilion kita rasa sikit. Patutlah dalam hadis Nabi menceritakan akan datang berlaku kepada umat, yushikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail wa la yanza'anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqzifanna Allah fi qulubikumul wahn qalu wa mal wahnu ya Rasulullah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam Sunan Abi Dawud daripada Thauban, Nabi SAW menyebutkan tentang nasib kita akhir zaman yang ramai, tetapi seperti kita ini seperti makanan yang sedap, lamshan, yang beratur orang nak ratah dan makan. Maka Nabi kata kalian akan dibaham seperti mana orang yang lapar membaham makanan yang sangat lazat. Para sahabat mendengar wa min qillatin nahnu yauma idzin, adakah kerana kita ni sikit pada kala itu sehingga mereka beraninya membantai kita semahu-mahunya? Nabi kata bal antum yauma idzin katsir, bahkan pada hari itu kata Nabi kamu ramai, tapi ramai kamu kata Nabi hanya seperti buih yang ada selepas hujan yang sangat lebat, ghutha'un ka ghutha'is sail. Dan berlaku Allah cabut keluar daripada hati orang kafir rasa hormat pada kalian. Orang tak respect pada kita sebab kita langsung tak ada prinsip apapun. Tak ada prinsip apapun. Allah mencabut walayan za'anallah. Biasa kita kalimah, mendengar kalimah nazak kan tuan? Oi, ada orang tu tengah nazak. Nazak itu daripada nazak. Nazak adalah ketika roh dikoyak keluar daripada setiap satu sel manusia, dikoyak keluar, maka perkataan yang sesuai adalah nazak. Tetapi sekarang Allah koyak keluar perasaan hormat orang kepada kita, dan lebih parah kalian tertimpa satu sakit yang namanya wahan para sahabat. Ni saya tambah je tuan-tuan. Google sekejap. Wahan tu apa? Sebab tak pernah dengar. Tapi tuan-tuan janganlah tiba-tiba, rupanya zaman dulu dah ada Google. Kerana Google dan fi zaman Nabi SAW. Tak. Saya saja sebut tuan-tuan. Maknanya para sahabat tak pernah tahu, macam kita bila tak pernah tahu Google. Maka, ya Rasulullah, wahan tu apa? Penyakit yang kata Nabi dalam hati umat Islam adalah hubbud dunya. Gila cintanya terhadap dunia dan takut sangat pada mati. Baik, balik dengan cepat tuan-tuan, waktu kecederaan saya tak lama. Sayyidina Abu Bakar tadi Rasulullah izinkan. Bila Rasulullah izinkan, maka Sayyidina Abu Bakar pergi dengan sahabat-sahabat. Maka Sayyidina Umar paling depan yang sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sahabat penuh bersemangat tampil bersama. Kata Sayyidina Ali, aku lihat betapa beraninya Sayyidina Abu Bakar. Tak ada setitis rasa takut dalam hatinya. Tak ada takut dalam hatinya saat memperkatakan kebenaran. Semua yang saya kasih sekalian, berlakulah apa yang berlaku. Orang kafir rasa tercabar.
Kerana selama ini mereka menyeru secara perlahan-lahan, secara sembunyi, tetapi sekarang orang Islam dah berani, maka dengan berani juga mereka datang dan mereka mengeronyok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tampil mereka bangun dan memukul Sayyidina Abu Bakar, mengepung Sayyidina Abu Bakar, datang daripada segenap penjuru di Kaabah. Kalau tuan-tuan pergi umrah sekali-sekala dalam tawaf, lihatlah, perhatilah, ini mungkin tempatnya, ini mungkin tempatnya, ini mungkin tempatnya. Sayyidina Abu Bakar dipukul, disepak, ditendang. Semua yang dikasih sekalian, orang Arab ni dia ada satu tabiat, bila mereka nak hina sesuatu orang yang hina, mereka ada satu sepatu yang khusus dibuat untuk pijak atas muka orang yang dihina. Maka pembesar Quraisy pakai sepatu tersebut dan berdiri di atas wajah Sayyidina Abu Bakar, menghinjak sehingga berdarah, dan yang keluar daripada mulut Sayyidina Abu Bakar adalah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika pecah berdarah mukanya, disepak, dipukul. Yang ketika itu dikatakan, Ibn Mas'ud menyatakan, andai kalaulah tidak ada ketua dan pemuka Bani Tayyim, sebab Sayyidina Abu Bakar daripada Bani Tayyim, yang melihat kegoncangan dan kegawatan itu, nescaya hari itu adalah hari mati Sayyidina Abu Bakar. Lantas mereka beramai-ramai membela anak kabilah mereka, di celah orang yang sedang marah mereka menarik, dan ketika mereka menarik, Sayyidina Abu Bakar dah pensan sepenuhnya. Mukanya penuh dengan darah, antara hidung, pipi, dahi, dagunya pada paras yang sama. Dan ketika mereka bawa ke rumah Sayyidina Abu Bakar dekat Hotel Hilton, kalau kita tengok di sana, Sayyidina Abu Bakar pensan dan tak sedar sama sekali, dan luka yang sangat banyak pada tubuhnya, pada mukanya. Semua yang dikasih sekalian, mereka, ibu Sayyidina Abu Bakar pada ketika itu sangat resah dan gelisah, ayah Sayyidina Abu Bakar, yang keduanya yang masih belum beriman pada ketika itu. Dan pada saat tersebut mereka berusaha keras untuk bangunkan Sayyidina Abu Bakar, dan ketika Sayyidina Abu Bakar mula membuka matanya daripada bengkak mukanya, dalam keadaan darah merah menitis keluar daripada mulutnya, dalam keadaan rasa sakit lebam pada seluruh badannya. Tuan-tuan, saya nak minta kita renung perkataan ini sahaja malam ini. Ketika Sayyidina Abu Bakar buka matanya, dia melihat dunia, dia menarik nafas yang dia masih hidup. Perkataan pertama yang keluar daripada mulutnya adalah, bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Dan emaknya berkata, wahai anakku, engkau antara hidup dan gerbang kematian, tetapi engkau masih menyebut tentang sahabatmu. Maka datanglah mereka dengan segelas air untuk diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar menolak dan berkata, demi Allah, tak akan ada satu tipis minuman yang masuk padaku sampai aku nak tahu bagaimana keadaan Rasulullah. Aku tak akan minum setipis air pun. Terpaksalah mereka suruh seorang sahabiyah, Fatimah, untuk pergi, bukan anak Nabi, pergi untuk mencari Nabi untuk tahu. Semua yang dikasih sekalian, dan pada saat tersebut barulah bawa berita bahawa Rasulullah dalam keadaan baik. Maka legalah Sayyidina Abu Bakar. Peristiwa ini tuan-tuan berlaku pada waktu duha, maknanya sebelum zuhur. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak sabar nak bertemu dengan Nabi di rumah Arqam bin Abi Arqam, dekat dengan Bukit Jabal Abi Qubais. Antara Jabal Abi Qubais dan Bukit Safa, di situ ada markas pertama yang namanya rumah Arqam bin Abi Arqam. Di malam hari, ketika orang Quraisy telah mula gelap tempatnya dan mereka tak lagi berkeliaran, maka Sayyidina Abu Bakar minta dipapah hanya untuk bertemu dengan Nabi. Dan saat dia masuk, perkataan pertama keluar daripada Sayyidina Abu Bakar yang berdarah dan bengkak yang masih banyak serta luka, perkataan adalah tangisan daripada Sayyidina Abu Bakar memeluk Nabi, dan Nabi memeluk Sayyidina Abu Bakar dan menyebut perkataan, aku rindu pada engkau ya Rasulullah. Semua yang dikasih sekalian, saya cerita tentang orang yang cinta, dan inilah benchmark cinta yang sepatutnya ada dalam hati, sebab itulah yang ada dalam dada para sahabat. Tuan-tuan jangan letak di sebelah yang satu lagi yang benci kepada Nabi, iblis yang sentiasa benci dan melakukan usaha untuk agar tidak kita sebut tentang Nabi SAW. Maka semua yang dikasih sekalian, marilah kita doa pada Allah pada malam ini demi untuk keselamatan iman setiap daripada kita. Wahai Allah, campakkanlah dalam hati kami ini ya Allah
yang penuh dengan dosa ini ya Allah, tempat yang paling tinggi untuk kami mencintai Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, gerakkan akal ini ya Allah, tajamkan dan buka dada ini ya Allah, untuk kami sentiasa banyak mengambil masa untuk kenal Nabi-Mu ya Allah, untuk kami tahu tentang Nabi-Mu ya Allah, kerana sesungguhnya saat kami kenal Rasul ini akan mula berputiknya perasaan cinta kasih dan akan terbukti dalam bentuk rindu dalam hati untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah harapan kita yang kita harap pada malam ini, agar daripada perkara asas ini menjadikan kita secara lahiriahnya banyak dan suka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimbar cantik di sini menjadi saksi, khatib tak akan melepaskan jamaah pada hari esok, melainkan akan membaca ayat Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khatib akan menyebutkan bahawa wahai orang beriman, selawatlah dan berilah salam, tetapi sebelum diberi perintah itu maka dia memberikan kenyataan Allah dan malaikat sedang berselawat kepada Nabi. Maka wahai orang beriman, selawatlah kepada Nabi, agar kita banyak selawat, lebih banyak tahun ini berbanding tahun-tahun yang sebelum ini yang kita sering lupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita makin dekat dengan ajaran agama, sebab ajaran Nabi ada pada ajaran agama yang kita anuti ini insya-Allah. Kerana itu terjunlah dalam tauhidnya, terjunlah dalam fiqhnya, sebab semua dalam tauhid adalah semua yang ditinggalkan oleh Nabi, semua yang tinggal dalam ajaran yang kita belajar dalam bidang ilmu fiqh ialah apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Maka makin kita dekat dengan ajaran agama, kita sebenarnya sedang dekat dengan Nabi, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta ini menjadi bukti untuk kita mendapat syafaat Nabi dan pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semua untuk keselamatan yang panjang di hari akhirat. Saya kira cukuplah sekadar itu. Semoga ya Allah ada baik pertemuan kami ini. Terima kasih semua di atas perhatian memungkinkan kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini, malam Jumaat yang penuh dengan berkat dan waktu yang dimakbulkan doa ini. Maka ya Allah, sebelum saya menutup bicara, kami menadah tangan kepadamu bermohon ya Allah, agar setiap yang engkau hadirkan dalam rumahmu pada saat ini ya Allah, agar diampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Wahai Allah, ampunkanlah segala salah kami ya Allah. Wahai Allah, ampunkanlah segala khilaf kami ya Allah. Wahai Allah, bersihkanlah kami daripada dosa yang kami lakukan ya Allah. Wahai Allah, bersihkan hati kami daripada kesan dosa yang kami lakukan ya Allah, sejak daripada akil balik sampailah kepada malam ini ya Allah, kerana kotorannya tersangat banyak. Wahai Allah, tangan kami yang penuh dengan dosa ini ya Allah, kami angkat dan tadah kepadamu ya Allah, agar kami tergolong dalam golongan hamba yang berhak dan layak mendapat keampunan daripadamu ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah hati kami ini lembut untuk menerima kebenaran ya Allah, beri cahaya untuk kami menerima kebenaran ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram, tuliskanlah setiap nama yang hadir ini ya Allah, nama-nama kami terdapat dalam daftar ahli syurga ya Allah. Jangan ada walau seorang di kalangan kami ya Allah, siapapun ya Allah, orang yang kami sayang, anak-anak dan zuriat kami ya Allah, jangan ada seorang yang namanya telah terpahat di pintu neraka jahanam ya Allah. Kami tak mampu untuk dengar bunyi gemerencing neraka rantai saat ahli neraka dipanggil namanya, kerana ahli neraka pertama akan dengar bunyi gemerencing yang ditarik oleh malaikat Zabaniyah, salasila wa aglalan wa sa'ira. Maka janganlah itu untuk kami ya Allah. Wahai Tuhan kami, bebaskanlah kami daripada neraka jahanam. Wahai Tuhan kami di masjid ini ya Allah, satukan hati kami ya Allah, jadikanlah masjid ini tempat menyatukan hati sesama kami ya Allah, kerana itulah peninggalan Rasul-Mu ya Allah. Jangan ada sebarang perasaan pun benci ya Allah, tak senang dan tak tenang terhadap sahabat dan saudara kami ya Allah, kerana saat kami pulang kepadamu, malaikat akan bertanya kami soalan, siapakah saudaramu? Kami terpaksa menjawab, sahabat
dan saudara kami adalah saudara Islam kami. Janganlah kami orang yang memecahkan perhubungan ukhuwah sesama umat Islam ini ya Allah. Wahai Tuhan kami, tolonglah kami nanti saat kami berada di alam kubur ya Allah. Lapangkanlah lahat buat kami, berilah haruman terindah buat kami, cahaya yang terang, dan kami tidak sunyi ya Allah, kerana amalan kami menemani kami ya Allah. Janganlah setiap dosa itu jadi keji dan busuk datang dan menjadi teman kami di alam kubur ya Allah. Wahai Tuhan kami mohon ya Allah, dalam majlis ini ya Allah, ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikanlah setiap amalan anak ini adalah pahala buat mereka juga ya Allah. Wahai Tuhan kami tak pernah mampu membalas kebaikan yang mereka lakukan kepada kami. Titis darah tumpah saat kami lahir, peluh yang mengalir untuk besarkan kami. Wahai Tuhan kami, andai ada salah mereka dalam mendidik kami, janganlah Engkau tanya mereka dan azab mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan, masuklah cinta pada Nabi kekasih-Mu dalam hati kami ya Allah, seperti mana Engkau pernah masukkan dalam hati para sahabat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.